anak kesayanganku, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudara kamu, iaitu kepada abang-abang kamu, takut mereka akan membinasakan kamu. Karena mereka dengki, mereka akan ganggu kepada kamu. Ini adab. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita bercakap tentang tidur, ada adab sebelum tidur, ada adab setelah mana bangun daripada tidur. Maka tidur ni akan ada kaitannya dengan mimpi, masya-Allah. Kan? Dalam mimpi ni ada mimpi yang indah. Sebab tu orang kata apa? Dibuai mimpi yang indah. Ada mimpi yang buruk, ada mimpi yang menakutkan. Allahu akbar. Maka di sana Islam mengajarkan kepada kita ni ada adab. Apabila kita dapat mimpi yang baik ataupun dapat mimpi yang buruk, bagaimana adab yang sepatutnya kita lakukan. Pertamanya disebutkan bahawasanya kalau kita dapat mimpi yang baik, masya-Allah, sesuatu yang menggembirakan kita ni, maka bangun-bangun tersebut, masya-Allah, kita asal ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan mimpi yang baik. Dan para ulama mengatakan bahawasanya hampir berlaku kepada orang-orang soleh semuanya ialah mimpi-mimpi yang baik. Itu tanda seseorang tersebut dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapat mimpi yang baik ini, para ulama mengatakan bergantung kepada ruh kita ini. Kalau ruh kita ini sihat, diisi dengan benda yang baik, diisi dengan ilmu, diisi dengan iman, tidak tengok benda-benda yang tidak sepatutnya, maka insya-Allah kita dapat dikurniakan rezeki mimpi yang baik, insya-Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita SAW kalau dapat sesuatu yang menyeronokkan, yang menggembirakan, maka Nabi akan ucap macam mana? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Maka begitu jugalah yang dianjurkan. Kalau sekiranya kita dapat mimpi-mimpi yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kemudian bila mimpi yang baik ini tidak semua kita nak perlu ceritakan kepada orang. Itu adabnya. Adabnya ialah kita hanya ceritakan kepada orang-orang tertentu yang boleh dipercayai sahaja. Kerana itu satu hadis riwayat Bukhari, sabda baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-ru'yatul hasanatu minallah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Mimpi yang baik merupakan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila salah seorang melihat mimpi-mimpi yang baik, maka janganlah kalian ceritakan, melainkan kepada orang yang dia kasih ataupun kepada yang dia suka ataupun yang boleh dipercayai. Kadang-kadang tak semua nikmat yang kita dapat kita nak perlu ceritakan. Kerana kaedah menyebutkan likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat tersebut akan ada orang yang hasad dengki. Seperti mana Nabi Yaqub AS pesan kepada anaknya Nabi Yusuf AS. Di dalam Al-Quran Allah rakamkan, qala ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anak kesayanganku, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudara kamu, iaitu kepada abang-abang kamu, takut mereka akan membinasakan kamu. Kerana mereka dengki, mereka akan ganggu kepada kamu. Ini adab. Tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau sekiranya kita lihat mimpi tersebut mimpi yang baik, mimpi yang berbentuk amalan, maka usahakan mimpi tersebut untuk kita amalkannya, insya-Allah ada khairnya, ada kebaikannya untuk kita. Kemudian mimpi tersebut para ulama sarankan kalau mimpi yang baik tersebut ialah kita tuliskan di dalam buku kita. Mana tahu nanti kalau kita ada anak, kita ada cucu, kita pun tulis. Anak-anak akan baca, cucu akan baca, masya-Allah, Tok Wan dulu pernah bermimpi sekian-sekian. Maka sebelum nak tulis tersebut, adabnya kita ialah dia tidak menipu ketika mana dalam mendapat mimpi yang baik tersebut. Kalau itu betul, alhamdulillah, kita zahirkan nikmat tersebut, tulis di buku. Tapi jangan tipu. Ini suatu benda yang tidak disukai oleh Allah dan juga Rasul. Tulis. Mudah-mudahan tulisan mimpi yang baik tersebut menjadikan kita ni orang yang bertambah semangat untuk beramal, dan apabila dilihat oleh anak cucu keturunan kita ini, mereka juga bertambah semangat untuk nak mengamalkan perkara demikian. Dan para ulama mengatakan waktu bilakah yang dikira sebagai mimpi yang terbaik? Para ulama menyebutkan bahawasanya sekiranya kita mimpi pada waktu tahajud, waktu tu masya-Allah kita mimpi, dan itulah waktu yang terbaik. Kenapa? Waktu tu dikira waktu yang tenang, keadaan yang sunyi dan sebagainya.
jauh daripada sebarang gangguan, perut pun tak lapar, tak kenyang sangat, steady saja perut ketika itu. Dan para ulama mengatakan itulah waktu, kalau dapat mimpi, waktu yang terbaik ialah ketika mana waktu tahajud. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita mimpi yang baik pada setiap malam selama mana kita tidur ni, insya-Allah. Dan kita sebutkan sekali lagi bahawasanya mimpi yang baik ini datang daripada roh yang baik. Roh yang baik ini berdasarkan apa yang kita isi. Mudah-mudahan insya-Allah kita selalu mendapat mimpi-mimpi yang baik, dan mimpi yang terbaik mimpi bertemu dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam.